Okay, boleh start lah. Boleh tak Adli dengan Farah accept jadi speaker? Okay, Farah? Okay dah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry kacau malam-malam. Okay, sebab tadi nampak ada tweet pasal persaraan petang tadi. Apa yang tajuk dia? Sekejap ni. Aku nak melabur untuk retirement. Berapa amount yang cukup? 10,000, 50,000, 100,000 ataupun 1 juta? So kalau macam saya brief secara ringkas lah. Bukan brief secara ringkas lah, just nak start with the introduction lah. Kalau kita tengok dengan apa yang bukan KWSP, apa yang telah dikeluarkan pada tahun lepas, dia kata 71% daripada ahli KWSP mempunyai simpanan kurang daripada 50,000 dalam simpanan mereka. So 50,000 tu agak sikit lah kalau macam pembelanjaan 1,000 sebulan, just boleh bertahan 50 bulan saja. And then dengan pengeluaran iSINA, pengeluaran iLestari, so dia akan membuatkan simpanan dalam akaun KWSP tu lagi rendah lah. Jadi, so saya bawa speaker iaitu Adli Ishak. Adli Ishak ni apa nama dia? Sekejap Adli Ishak ni CFP, Farah Adira ni IFP, dan saya bawa Kausar lah. So saya nak dengar pendapat tiga-tiga speaker ni pasal berkenaan persaraan. So berapa amount persaraan yang sepatutnya ada, bila sepatutnya bersara, uh, kita boleh bersara awal tak dengan keadaan semasa sekarang. So bila dah bersara awal, apa nak buat kemudian hari. So macam dan apa instrumen-instrumen untuk cukupkan amount persaraan. Ada yang tadi saya nampak dia suruh kita letak dalam insurans, sedangkan insurans tu bukan pelaburan dan bukan instrumen persaraan. Insurans is perlindungan, tapi ada orang suruh letak dekat situ. So kita nak betulkan persepsi orang-orang macam macam saya, macam orang lain, apa itu persaraan dan apa instrumen-instrumen yang ada lah. So kita start dengan atau apa ni soalan pertama, berapa amount yang cukup untuk bersara? Saya buka pada Tuan Adli dulu lah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis. By the way, siapa nama Tuan Pengerusi Majlis? Kita sebut sebagai kewangan graduan je lah, senang. Kewangan graduan. Okey, baiklah. Okay. Okey. Soalan yang pertama ialah berapa banyak apa instrumen yang sesuai? Betul ke? Pergi kepada berapa amount yang patut ada lah, dan baru kita pergi kepada instrumen dan bila patut bersara. So kita kena tetapkan objektif kita lah, macam based on objektif berapa amount yang kita nak ada, baru kita pergi ke next step. Okay. Macam itulah. First off, berapa amount yang kita nak ada, alright. Sebenarnya berapa amount tu subjektif lah untuk setiap individu. Sebab apa, setiap individu belanja dia lain. Okay, itu yang pertama. Ada orang belanja boleh hidup dengan 3,000. Ada orang tak cukup 3,000, kena 5,000 sebulan. Okay, jadi macam saya buat track petang tadi, okay, untuk seseorang yang currently belanja dia 3,000 sebulan, kalau kita kira projection ataupun kita includekan inflation rate 3% setahun, dalam masa 30 tahun, okay, 3,000 tu bukan 3,000 lagi. Dia jadi 7,200. Alright? Dan 7,200 tu, bila kita kira berapa kita nak pakai setiap bulan, alright, selama 20 tahun, jadi amount yang kita perlukan bila kita nak bersara pada umur 60 tahun ialah 1.5 juta. Jadi itu kalau kita nak bersara dalam 30 tahun. Kalau 20 tahun lagi, mungkin 3,000 tu, 7,000 tu jadi lebih kurang lah. Okay, so it depends, dan basis sebenarnya apa yang kita boleh pakai sekarang ni
Okay, ia ni bukan buat calculation lah. Okay, kita boleh gunakan rule 1/3 untuk 2/3. So apa maknanya 1/3 dan 2/3 tu? Okay, kita bila bersara nanti, okay, kita anggarkan bahawa kita nak pakai 2/3 daripada income last, okay, pada umur 60 tahun tu. Okay, kalau 10,000 maknanya kita nak pakai 6,700 sebulan, 2/3. Dan untuk capai 2/3 belanja sebulan tu, kita kena simpan 1/3 daripada income kita. Okay, maknanya kalau gaji 10,000, kita kena simpan 3,600 lebih lah sebulan. So itu rule of thumb lah. Tapi untuk calculation, kita kena kira ada step by step calculation untuk kita kira. Begitu. Clear Okay, tak? okay, Pak. Ha. Okay, faham. Macam saya ulang balik, kalau macam contohnya kalau kita last drawn salary kita 10,000, maksudnya kita kena simpan 1/3 untuk cukupkan 2/3 pada 30 tahun akan datang. Maksudnya macam tu lah. Ya, betul. Betul tu. Okay. Tapi ini bergantung kepada apa ni, interest rate, interest rate instrument yang kita pilih tu lah kiranya, betul tak? Inflation rate. Okay, inflation rate dan juga profit. Alright. So, Oh, profit tu dengan 1/3 tadi boleh gunakan 8% punya profit rate ataupun dividen yang kita dapat setiap tahun. Okay. Dan interest rate tu lebih kurang 3% lah. inflation rate 3%, interest rate 8%, macam tu. Betul. Okey, terima kasih Tuan Ali. Farah pula ada pendapat lain berapa amount nak bersara, sebab macam Tuan Ali cakap, ia subjektif bagi setiap individu. So kita tanya orang yang layak lah. So apa beza subjektif dengan Tuan Ali dengan Farah pula? Assalamualaikum. Boleh dengar? Dia dengar. Okay. Again, memang subjektif sebab satu ada, ni saya listkan lah soalan-soalan yang kata diri sendiri kena jawab. Setiap orang ada jawapan yang tersendiri. So bila you dapat jawab soalan-soalan ni, dia akan bawa kepada berapa yang cukup. Okay. Firstly is you kena tetapkan lah you nak retire, nak betul-betul berhenti kerja, you nak follow standard retirement age sekarang is 55 ataupun yang sekarang dah extend kepada 60, ataupun you nak ada your own umur yang nak bersara. Ada orang nak awal lah kan, lagi awal lagi suka. So yang tu orang selalu panggil financial freedom. So firstly tetapkan dulu umur berapa nak. Orang kata you rasa you nak betul-betul ada, dia panggil retirement lah, yang ada income yang masuk dan tak perlu bekerja, something like that. Okay, itu satu. And then bila dah dapat umur yang setiap orang ada jawapan yang sendiri, nak 60 ke, nak 55 ke, ada orang nak letak sampai 65, ada yang dia nak terus bekerja dan sebagainya. So depends. And then you kena, lepas dah dapat tu, you dah kena terus letakkan, normally comparekan dengan kita panggil purata hayat. Purata hayat untuk Malaysian sekarang ni dia umur 75 lah. Tapi saya rasa akan datang dia akan makin panjang. Umur 80 boleh, 85 pun boleh. Sebab dulu this purata hayat ni dia bukan 75. I think rendah daripada itu. Tapi sekarang kata makin lama dia dah makin panjang lah. Okay? And kita boleh nampak ada yang Tun Ems ni umur 95, 94, 90 lebih masih lagi bekerja. So you can see purata hayat tu makin lama makin dia extended. And somehow benda tu pun depends kepada, actually purata hayat tu itu is yang average untuk Malaysian. Tapi setiap orang you boleh tengok you punya family. You tengok family you atuk dengan nenek ataupun moyang masuk umur berapa, yang kata you boleh nampak lah. Kalau macam saya, I think tak silap saya atuk dengan nenek saya around
60, 70 macam tu. Tak sampai umur 75 pun kata dia purata hayat dia berakhir sampai situ. Tapi kita tak tahulah, makin lama kita ada awareness untuk jaga lifestyle dan cara pemakanan, so somehow boleh naikkan lagi purata hayat tu. Okay? Tapi kalau ikut family, kadang kita tengok juga sebab generation ni dia dah pasal your own gene lah kan. Kalau yang pasal purata hayat. Tapi apa yang saya boleh kata bagi tahu, kenapa kena ada lifespan tu, sebab daripada situ you boleh tahu berapa lama nak ada dana tu. Okay, contoh orang tu ambil 60 and then comparekan sampai umur 75. So ada masa 15 tahun. Okay, so 15 tahun tu dah dapat. Okay, so maksudnya kena ada 15 tahun and maybe boleh tambahkan sikit sebagai yang kata berjaga-jaga lah, mungkin 20 tahun. Okay, so bila dah dapat umur dengan timeline tu, and then after that the next one is tanya diri sendiri pula, let's say kalau berhenti kerja ataupun tak bekerja lah, tak ada active income, you rasa berapa yang cukup untuk cover you punya spending dengan komitmen. Tapi orang selalu assume after dah habis dah bersara, you tak ada komitmen, which is silap. Kalau kita tengok komitmen kadang dia boleh lebih daripada umur persaraan, especially komitmen hutang mortgage lah, hutang rumah. Okay, kadang ada kereta pun boleh jadi yes. You kadang nak tukar kereta, tu pun benda-benda lain yang nak kena fikir. And then komitmen lain, itulah yang orang selalu terlepas pandang. So definitely somehow agak susah nak cakap yang betul-betul nak free from the commitment masa umur persaraan tu. Saya rasa depends jugalah. Even orang yang ada case yang dia nak bersara pun, lagi setahun dua nak bersara pun, dia masih tak sure lagi berapa yang cukup. Imagine lagi setahun dua masih lagi tak sure sebab komitmen dengan kata belanja tu masih lagi tak tentu. Okay, walaupun tadi ada rule of thumb, maybe spending tu akan jadi 2/3 daripada last withdrawn punya income kan. Tapi kita tak tahu. Even orang yang dah bersara pun, diorang masih lagi tak sure lagi. Diorang punya komitmen tu berapa. Kadang diorang tak boleh nak bagi tahu pun berapa yang cukup, walaupun diorang dah dekat fasa tu kan. Lagilah untuk orang muda ni memang challenging sikit lah. Okay, so tu yang tadi first, yang pasal umur tadi. Second is berapa setiap bulan you rasa cukup. So kadang saya tanya klien berapa cukup kan, ada yang jawab 3,000, ada yang jawab 5,000. Dan kadang ada orang dia bagi amount rendah, contoh 3,000, tapi bila saya semak balik dia punya lifestyle dia punya spending dan sebagainya, saya tengok dengan komitmen dia, saya tengok ni tak logik ni. So saya suruh naikkan sikit. So somehow bila you define berapa yang cukup setiap bulan tu, you kena check juga dengan orang lain kan, dengan orang yang dipercayai lah. Boleh juga check dengan kalau yang ada pasangan, you boleh check dengan you punya pasangan. So sebab dia lebih tahu, orang you kena dapatkan second opinion lah. Betul tak apa yang you rasa ni cukup. Okay, so dah dapat yang second, nak kena jawab pertanyaan tu lah yang setiap orang kena jawab. And then lepas tu baru boleh buat kira-kira. So daripada situ buat kira-kira, dia nak kena factor in pula inflation. So dia ada kiraan dia, ada kalkulator dia. Nanti I think I akan share lah mana kalkulator yang macam okey sikit, yang dekat public punya website. Ada banyak sebenarnya, tapi bila saya tengok ada certain calculator tu, sometimes dia macam tak berapa, saya tak favor lah, sebab ada benda yang macam tak nak betulkan tu tak okey sangat. Okay, tapi tak apa, nanti insyaAllah saya share lah kata calculator tu yang okey. Okay, so the next one is pasal berapa yang cukup setiap bulan. The next one is you punya EPF, resources yang ada. Okay, so apakah resources yang you nak jadikan sebagai salah satu ataupun dana persaraan lah, instrumen. Okay, so EPF tu yang normally orang akan jawab EPF lah. Okay,
Untuk yang apa yang Okey, sekejap Farah. Yang tu kita pergi kepada instrumen apa yang ada, apa yang okay. sesuai lah. Yes. Ah, Tak, just nak cakap yang benda tu boleh buat projection. I see. Sebab last kali kita nak cari berapa gap, berapa tak cukup. EPF you dah buat projection. Contohlah orang tu perlukan 2 juta. Tapi bila buat projection EPF, boleh buat projection tu tengok-tengok 1.5 juta. So you kena ada 500,000 yang you nak kena handle sendirilah. You tak boleh rely on EPF alone. Tapi secara ringkas saya boleh cakap sekarang ni tak cukup kalau you depend dekat EPF sahaja, tak cukup. Itu saja. Saya punya kesimpulan lah. Okay. Okey, terima kasih. Okey, saya nak tambah sikit apa yang Farah cakap tadi lah. Memang apa ni purata jangka hayat dekat Malaysia ni sampai umur 75 ni berdasarkan apa ni kuantum sasaran simpanan minimum umur 55 dikeluarkan oleh KWSP lah. So dia keluarkan, dia orang expect bila umur 55 kita bersara, so kita ada masa 20 tahun sampai umur 75 tahun, 75 tahun. So ada 20 tahun gap tu dengan kadar pencen minimum pekerja sektor awam RM1,000 sebulan. So ini dia punya projection lah. Kita tak tahu RM1,000 tu sebulan ataupun tidak lah. Ini bagi yang, that's why dia tetapkan 240,000 umur 55 simpanan sasaran umur 55. Okey, dan Farah dah cakap tadi orang yang nak bersara ni dia tak well prepare. Macam maybe kalau orang yang bekerja kerajaan dia orang ada pencen. Tapi kalau orang yang bekerja swasta ni dia orang tak ada pencen. Dia orang just ada KWSP. Tapi KWSP tu selalu kepada berapa baki yang ada. Provided dia orang tak pernah keluarkan akaun dua untuk pengeluaran bayar rumah ke, hospital ke. So apa pula pendapat Kausar? So kita tanya orang yang kita tanya pendapat Kausar pula lah macam kira. Okay, Assalamualaikum. Dengar Dengar. Alright. So terima kasih semua dalam 130 orang yang ada malam ni. So Farid tanya soalan first siapa tadi Adli dia tanya berapa amount yang cukup kan. So amount yang cukup ni sebenarnya satu angka ataupun satu jawab soalan yang susah kita nak jawab. Sebab apa, bila kita bercakap pasal cukup ni, manusia ni tak pernah cukup. Okay, kita boleh buat kira-kira, kita boleh buat assumption and kita boleh pakai apa-apa model sekalipun ataupun rule of thumb ke apa, kita kira, katakanlah kita kira kita perlukan 1 juta untuk bersara. So katakan kita dapat 1 juta tu tahun depan. Adakah kita rasa 1 juta tu cukup untuk bersara? So maksud bersara di sini maknanya kita tak payah buat kerja apa-apa dah lah lepas tu kan. Ataupun kalau financial freedom, kita dah ada amount yang cukup untuk tampung hidup kita sampai kita meninggal lah. Let's say kita project sampai umur 75, sampai umur 75 lah tabung kita tu cukup kan. Tapi kalau kita tengok contoh kalau ada kes macam dulu dekat Felda Senayan So orang-orang Felda di sana dapat duit boleh kata jadi jutawan lah, orang kaya baru kan. Patutnya secara logik akalnya kan 10 tahun dulu, 15 tahun dulu, 1 juta tu satu amount yang sangat besar dan sangat cukup lah kalau dia nak bersara kan. So orang-orang Felda ni pun dah tua-tua. Tapi apa yang jadi, 1 juta tu habis dalam masa 2-3 tahun je. Sebab apa? Sebab at the end of the day kita sendiri yang kena tahu dekat mana cukup kita. So kita boleh kira kita perlukan 1 juta, perlukan 5 juta. Tapi kita tak pernah pegang duit yang banyak kan. Mostly untuk orang-orang yang kerja swasta kan. So KWSP tu pun dipaksa. Kalau tidak, kemungkinan besar kita tak mampu simpan. So bila kita dapat satu amount yang besar, kita tak tahu nak control macam mana. Kita memang tak ada behavioral control over the money. And then kita memang macam kita hidup ni memang suka bersaing dengan orang kan. Kita nak jadi lebih baik dengan dia kan. Sebab kalau kita tengok ada satu kajian dia tunjukkan yang kita punya cara perbelanjaan sangat terpengaruh dekat mana kita duduk. So kalau kita duduk dekat kawasan yang contohlah kawasan T20 kan, rumah gated, landed, so keretanya akan lain berbanding rumah flat, berbanding rumah apartmen. So kalau kita duduk kat situ, kita akan ada tendensi untuk berbelanja lebih, untuk berbelanja seperti mana diorang. Kita tak nak galah. Kita ni manusia memang susah
nak lawan benda tu. Kita tak nak kalah dengan orang lain. So kita kena tahu dekat mana kita punya cukup tu lah kalau tanya saya. Sebab apa? Sebab tu statistik KWSP keluarkan dalam masa 3 ke 5 tahun duit habis. Sebab kalau betul, at least mungkin boleh tahan sampai 10 tahun patutnya duit KWSP kita. Walaupun mungkin dia tak cukup sampai 20 tahun, saya rasa memang kalau 10 tahun tu insyaAllah cukup. Tapi kenapa tak cukup? Kenapa 3-5 tahun habis? Sebab kita tak pernah pegang duit besar satu dan kita tak tahu kat mana cukup kita. Itu je lah. So, conclusionnya, kita kena tahu kat mana kita punya cukup dan paling penting sekali adalah kita punya sikap kita sendiri terhadap duit tu. Itu sajalah. Jadi, Okey, terima kasih. Okey, saya untuk soalan pertama tadi, berapa amount yang cukup untuk bersara, siapa yang terlepas, saya just simpulkan untuk soalan pertama tu lah. Kalau ikutkan Tuan Adli kata, ia subjektif dan tertakluk bergantung kepada berapa perbelanjaan setiap bulan seorang lah. So kiraan berapa nak tu, kita kena factor in yang inflation pada waktu tu. Kalau Farah kata sama juga, ia subjektif juga, tapi kita kena ada berapa checklist yang perlu dijawab untuk menentukan berapa amount yang cukup. Dan untuk Kausar pula, dia kata manusia ni tak pernah cukup. So dekat mana kita nak tahu kita cukup, dan dia bergantung kepada sikap kita kepada duit itu pula lah. Okay, habis untuk soalan pertama dan kita pergi kepada instrumen apa yang sesuai untuk kita cukupkan simpanan persaraan kita. So umum kita tahu kita ada KWSP, tapi tak semua orang ada KWSP. Kalau macam kerja kerajaan, dia orang ada pencen mereka, tapi kalau orang yang kerja swasta, dia ada bukan hanya ada KWSP lah, ada KWSP wajib dicarum setiap bulan sebab mandatory. Tapi kita ada juga instrumen-instrumen pelaburan lain yang untuk melengkapi KWSP lah untuk mencukupkan ilmu persaraan yang kita perlukan. So saya buka kepada Tuan Adli dululah. Okay, instrumen apa yang kita perlukan untuk bersara? So basically satu kita kena tahu dalam kita nak buat perancangan kewangan, ada dua variable yang kita boleh kontrol. Satu ialah berapa banyak yang kita boleh simpan, okay? Sikit ataupun banyak. Okay, kalau kita simpan banyak, lagi cepatlah kita nak capai tabung persaraan kita tu. Dan yang kedua ialah the rate of return tu ataupun instrumen yang kita gunakan. So kalau you rasa you boleh simpan duit banyak dan you boleh lowerkan you punya risk, okay? Tapi kalau you tak boleh nak simpan duit tu banyak dan you kena increasekan you punya rate of return tu. Maknanya you kena invest dalam instrumen yang berisiko tinggi lah sedikit. Okay? Bukanlah ASB. Okay? Kalau ada orang boleh simpan ASB dengan 4.5% punya dividen, you all boleh capai apa target persaraan yang korang nak, 1.5 juta contohnya. Okay? Tak perlu pun you all ambil orang kata extra risk tu. Okay? Jadi dekat sini instrumen apa bergantung kepada you all punya kemampuan sendiri. Sama ada you all boleh simpan duit banyak ataupun sedikit. Dan selain ASB juga banyak lagi sebenarnya instrumen yang ada dekat luar sana. Okay, contohnya macam unit trust, okay, ETF, robo-advisor, REITs, real estate investment trust. Dan sebenarnya saya tak ada pun cadangkan kepada sesiapa kat luar sana untuk stick to one investment saja. Tapi kalau boleh, you all buatlah portfolio. So the key is ialah portfolio supaya you dapat diversify you punya investment. Okay. So far so good. Ada lagi yang nak speaker lain yang nak tambah? Bagaimana pula dengan PRS? Okay, PRS pun boleh juga jadi satu. Cumanya PRS is one of the unit trust lah, managed by unit trust company. Cumanya returnnya taklah
seriski equity unit trust yang biasa. Okay. Selalunya saya buat kalau untuk PRS, okay, dia punya apa ni, rate tu, realistic rate is 6 to 8%. Okay. Untuk equity unit trust pula, saya target 8 ke 10%. So, but kelebihan PRS ni kalau you ada simpan, okay, dan you bayar tax yang banyak lah, you can get tax relief. Itu kelebihan dia. Kalau you tak ada maknanya bila you buat tax calculation tu, okay, tak ada apa lagi yang boleh dipotong, okay, tak apalah, tak payahlah buat PRS tu, you simpan dalam unit trust biasa. But once your income increase, then you can consider PRS sebagai salah satu instrumen untuk you simpan. Dan lagi satu kelebihan PRS ni yang saya suka ialah bila you dah simpan, you tak ada tendensi untuk keluarkan. Sebab apa, nak keluarkan dia akan tolak balik tax tu. Okay, terima kasih. Faham. So kita tak perlu tertumpu pada satu instrumen lah. Maksudnya apa-apa instrumen pun boleh sebab objektif kita lah untuk capai M1 persaraan yang betul lah kiranya. So macam tak adalah kata kita kena PRS, kita kena ETF, kita kena unit trust. Dia based on apa yang kita nak dan based on risk profile kita. Kalau kita nak nak capai cepat, so kena pergi tempat yang boleh bagi return banyak tapi kena tengok risiko yang ada lah. So kita kena terima apa yang seadanya lah, betul kan Tuan Adli? Betul. Okey, kita buka kepada Farah pula. Rasa Tuan Adli dah listkan lah semua instrumen yang kata option-option yang ada. Cuma I nak tambah sikit lah yang pasal PRS tu. PRS ni memang of course dia diwujudkan sebab isu EPF tu tak cukup. Okay. Cuma sekarang ni bagi saya macam PRS tu kadang saya suggest untuk just maximizekan tax relief sahaja. Walaupun contoh dia kena, sekarang ni PRS tax relief 3,000 sampai 2000 berapa, saya tak ingat, 2025 kot. Okay. Tetapi mungkin kalau ikut kira-kira keperluan dia kena put aside more than 3,000 a year untuk cukupkan dia punya dana persaraan. Tapi saya cakap for saya macam cukup sampai maximize tax relief dah. Tak perlu lebih. Sebab kenapa PRS ni macam tadi Tuan Adli ada cakap sikit lah because of the performance. But I think kenapa reflected dekat performance is because PRS ni dia masih lagi tak ada banyak pilihan. Itu orang kata benda yang bagi saya masih limited lah dekat PRS. Contoh tak ada option yang untuk global punya fund, tak ada lagi. Dia banyak exposure dalam Malaysia, banyak ataupun dekat Asia Pasifik. So macam global tu saya tak nampak, especially yang Islamic punya PRS fund. So that's why walaupun bagus dia PRS ni, dia dapat dia sama fungsi macam EPF, KWSP, tak boleh bawa keluar sampai umur 5 ataupun 60. Kalau bawa keluar kena ada reason lah. Contoh untuk rumah ke ataupun certain reason kan. Bagi saya, but for me PRS will be the second option, tetapi just max out kan sampai tax relief sahajalah. Okay, and then the next one is boleh consider another instrument lain yang tadi Tuan Adli dah sebutkan, ada banyak tu. Dan macam mana nak construct you punya portfolio pelaburan tu is again bergantung kepada you punya risk profile. Dia jangan just nak kejar return kan. Tetapi you lupa part you boleh tolerate dengan risiko yang ikutlah tahap risiko yang mana. Tetapi normally untuk orang muda
walaupun risk tolerance dia yang sekarang tu mungkin rendah sebab dia tak biasa lagi invest. For me, kalau untuk long term, kalau you factor in kan simpan untuk persaraan ni is a long term, so boleh naikkan sikit risk tolerance tu. Contoh maybe dia boleh tolerate dengan moderate punya risiko, tapi mungkin boleh naikkan jadi moderately aggressive sikit, tambah sikit allocation yang sikit lah risiko tinggi. Sebab sayang tu long term dia untuk instrumen-instrumen yang sekadar moderate dan balance tu untuk long term tu sayang, you akan terlepas beberapa opportunity macam tu lah. Okay, tu sajalah Adik. Okay, thank you. Okay, apa yang Farah kata tadi betul. Tax exemption ni sampai tahun taksiran 2025. So ada 5 tahun lagi kalau nak dapatkan tax relief. Dan okay, apa ni, Adli dengan Farah tak ada pun sentuh pasal instrumen insurans untuk persaraan. Tapi sebab ada dekat Twitter ni, ada orang cadang insurans adalah salah satu instrumen untuk persaraan. So apa pendapat korang berdua? Okey, biar saya sentuh sikit lah pasal insurans untuk persaraan ni. Untuk pengetahuan semua, dulu sebenarnya ada satu plan insurans yang mana pencarum boleh bayar insurans ni menggunakan akaun EPF diorang. Okay. Tetapi lepas beberapa lama, plan insurans tu macam tak dapat sambutan, tak silap saya. Dan diorang pun dah, pihak PF pun dah cancel plan tu. Apa yang menariknya plan ni ialah you all mencarum dan you all dapat sedikit pampasan lah kalau berlaku apa-apa, terjadi apa-apa kepada pencarum tu. Dan the best part about this plan ialah bila you all dah meninggal dunia, you all boleh setkan berapa banyak bukan berapa banyak lah, the payment of the plan tu akan diberi kepada waris korang. Maksudnya kalau korang ada wife, dia akan bagi kepada wife. Kalau ada husband, dia akan bagi kepada husband. Dan juga kepada anak lah kalau ada. So this plan dia fix. Okay, this plan dia fix. Saya tak ingat dah apa nama plan tu sebab saya pun sendiri pun tak pernah jual. Okay, dia fix. Maknanya kalau apa-apa jadi kepada orang, confirm a certain amount tu setiap bulan ataupun setiap tahun dapat kepada waris. Okay. Tetapi bila saya tengok plan tu dan kira annualized return, tak banyak pun boleh dapat, sekitar 3 ke 4% saja. Cuma yang bagusnya dia ada a fixed amount yang memang dijanjikan oleh pihak insurans atau berkaful yang akan diberi kepada waris. Okay, pertama dia ada fix. Yang kedua, untuk siapa yang tak tahu ataupun yang tak buat orang kata wasiat ataupun amanah, okay, amanah trustee untuk waris-waris. So sesuai lah dengan plan. Walau bagaimanapun, setakat ni memang saya tak dijual lah. Okay, sebab apa? It's better you all simpan dia dalam AXB ataupun boleh simpan dia dalam EPF dan korang boleh gunakan dividen tu tiap-tiap tahun dengan the right channel, iaitu ada trustee dan sebagainya, dan boleh bagi kepada waris-waris korang. Untuk pengetahuan, okay, walaupun EPF tu, walaupun korang dah besar, sebenarnya korang boleh simpan duit tu dalam EPF dan tak perlu keluarkan pun. Dan duit tu korang boleh korang boleh lantik syarikat amanah untuk wariskan duit tu kepada waris-waris korang. Tapi ada mungkin sekarang ni ada certain limit lah yang EPF tetapkan. Okay, mungkin sehingga umur berapa tahun, okay, pencarum kena keluarkan semua duit dalam akaun EPF. Okay, maybe Farah ataupun Kausa ada experience lah dalam plan insurance untuk persaraan ni. Okay, setakat ni memang saya tak pernah suggest kepada siapa ataupun kepada klien saya. Thank you. Okay.
Okay, Kausar nak tambah apa? Nak tambah sikit portfolio lah tadi. So kita dah cerita macam-macam instrumen yang tadi ada, PRS lah, unit trust lah. So banyak sangat portfolio yang ada. So kalau kita nak pilih unit trust sendiri ada lebih kurang 600. Tu kita masuk yang konvensional lah kan. Robot advisor ada beberapa. Lepas tu emas pun ada macam-macam tempat kita boleh invest. Banyak sangat tempat sebenarnya kita boleh invest. Tapi macam mana kita nak bina portfolio pelaburan kita? So biasanya saya suka gunakan contoh kita bina portfolio pelaburan ni seperti mana kita membina tim bola sepak. So maaf lah kepada yang tak tengok bola sepak, mungkin kurang faham sikit. So dekat dalam bola sepak secara asasnya kita boleh pecahkan padang tu kepada 3 lah. Yang di bahagian penyerang, yang di bahagian tengah, yang di bahagian pertahanan. So sama juga dengan portfolio pelaburan kita. So yang posisi penyerang ni tugasnya apa? Tugasnya score, buat gol, buat serangan. So dalam portfolio pelaburan kita pun ada yang bahagian ataupun aset dalam portfolio kita yang fokusnya adalah untuk dapatkan return yang tinggi. And then ada pertahanan. So dalam pertahanan ada tugasnya apa? Tugas pertahanan adalah mengelakkan daripada gawang ditembusi pihak lawan. Jadi apa tugas pertahanan dalam portfolio pelaburan kita? Tugas pertahanan adalah untuk protect our capital. So kalau apa-apa jadi ekonomi jatuh ke, pelaburan jatuh ke, kita still boleh protect our ni lah modal kita. Tu pembahagian portfolio lah. So macam dalam tim bola jugalah. Tim bola ni lain tim, lain dia punya matlamat. Contoh dalam EPL So dalam EPL, yes, semua tim nak menang EPL lah. Of course nak menang the title. Tapi kalau kita tengok, setiap tim dia ada matlamat yang berbeza. Tim yang di bawah, fokusnya adalah untuk elak relegation. Maknanya dia jatuh kepada division ke bawah. Dia bukan, target utama dia bukan untuk menang title. Lepas tu, saya suka tengok contoh macam Arsenal pada zaman Arsene Wenger. Zaman sekarang ni jangan tengok geram je kan kalau tengok. So Arsenal masa zaman Arsene Wenger, fokus dia kalau perasan dia memang dia tak kisah kalau tak menang title, janji dia ada dalam top 4. So itu matlamat dia. So untuk achieve matlamat dia, dia akan susunlah tim dia. Dia tak perlu beli player yang tip top sangat ke apa ke. So bergantung. Sama macam portfolio pelaburan kita. Apa matlamat kita? So lain orang, lain matlamat dia. So kita kena pick different player untuk memenuhi matlamat kita. Dan berdasarkan berapa modal kita ada. Sebab tim bola tak boleh sesuka hati beli player. Kena tengok juga kewangan dia macam mana. Sama juga macam kita. Nak melabur kat mana kan? Contoh ada tiba-tiba nak melabur Bitcoin. Tapi modal kita sebenarnya total modal ada 2,000 je. Tabung kecemasan pun tak cukup lagi. Tapi dah nak sibuk beli Bitcoin. Ada macam tim bola yang defender memang tak power, senang dibolosi apa semua. Tapi striker nak letak Cristiano Ronaldo kan. Duit pun tak ada nak beli sebenarnya. Contoh lah. So tu macam mana kita bina portfolio pelaburan. So portfolio pelaburan ni secara mudahnya kita boleh pecahkan dia ikut ikut kelas aset lah. So kelas aset ni ada beberapa. Ada equity, ada bond, ada money market. So macam equity sendiri kita boleh pecahkan banyak. So equity ada saham, ada unit trust, ada robot advisor, ada ETF. So yang mana kita nak pilih bergantung pada kesesuaian diri kita. So kalau kita ni bukan jenis yang rajin nak tengok chart, nak buat analisa apa semua, kita tak payahlah beli saham. Kita mungkin beli unit trust, mungkin kita beli robot advisor, mungkin kita beli ETF sahaja. Bergantung kepada kesesuaian diri kita sendiri. Tapi kita kena ada bahagian equity tu dalam portfolio pelaburan kita. Sebab apa? Equity adalah aset yang memberikan return yang paling tinggi lah. Saya tak masukkan Bitcoin apa semua ni lah. Kita cerita yang asas je sebab Bitcoin, crypto ni masih baru lagi. Kalau tanya saya letak dalam speculative asset lagi lah. Nak beli tak ada masalah. Tapi belilah dengan duit yang kita sanggup hilang. Jangan beli duit yang belanja bulanan ke apa. So tu secara asasnya. So portfolio kita boleh pecahkan mengikut kelas aset. Yang keduanya kita pecahkan ikut geografi lah. Mungkin ada equity yang kita invest di Malaysia dan ada equity di US. Sebab apa? Kita nak exposure dekat US. Kita nak return syarikat-syarikat di US juga. Mungkin ekonomi Malaysia tak berapa bagus. So ekonomi dekat US dia cover pulangan
kejatuhan ekonomi di Malaysia, contohlah. So itu sajalah. Okay, terima kasih. Okay, kita pergi kepada soalan yang ketiga pula. Sebenarnya soalan ketiga ni sebenarnya dah dijawab lah kalau ikutkan daripada soalan pertama tadi. Bila patut bersara. Sebab bila patut bersara ni, dia still subjektif jugalah. Amount persaran kita cukup ataupun tidak. Amount persaran. Simpanan persaran kita sama lah. Simpanan dengan amount. Simpanan persaran kita cukup atau tidak, baru boleh kita bersara. Kalau tak bersara, kita kena kerja sampai amount cukup lah. Tapi ada kes yang macam bila dia dah bersara umur 60 bersara wajib, dia still terpaksa bekerja lagi. So dia macam ada dua reason lah. Maybe dia tak tahu nak buat apa kat rumah, dia unproductive, so dia perlu bekerja untuk dapatkan productivity tu balik. Tapi ada yang dah umur 60, dia still kena bekerja sebab macam Farah cakap tadi, dia ada komitmen hutang lagi lah, seperti rumah. So sebenarnya bila sepatut bersara ni? Dia macam kena bersara umur 60 ke, ataupun dah bersara umur 60 kena kerja lagi. So macam mana kita nak pastikan tak ada masalah selepas bersara tu? Saya buka kepada mana-mana lah. Silakan dulu lah yang lain. Okey, biar saya jawab lah soalan ni. Okey, sebelum saya jawab soalan ni, tadi saya dah cakap pasal tentang plan insurance. So, plan insurance tu nama dia annuity. Okay, jadi kalau you all ada dengar apa ni, mana-mana agent insurance ataupun takaful yang nak jual plan ni, so you kena tahulah annuity ni actually sebenarnya untuk retirement. Tapi bila kita tengok tak sesuai untuk orang kata rakyat makan lah. Sebab bila kira dia punya dividen ataupun payment hanyalah 3 ke 400 tahun. Okey, berbalik kepada soalan Tuan Kerusi tadi, apa yang kita perlu buat bila kita bersara ni, tapi amount yang kita ada untuk bersara tu tapi tak mencukupi. So first thing yang kita boleh buat macam biasa, kita akan cut off expenses lah. So cut off expenses. Dan benda-benda ni sebenarnya tak senang bila you all dah hidup 20 tahun, 30 tahun dengan lifestyle yang sedia ada, dan tiba-tiba you all nak tukar you all punya lifestyle. Okay. Antara salah satu cara dan ini ialah saya cakap orang Cina lah. Orang Cina bila dia bekerja di bandar apa semua, dia dah ada dia punya retirement plan, dan macam mana dia nak cut dia punya expenses. Salah satu daripadanya ialah dia balik kampung. Dia balik kampung sebab apa? Dia tahu bila dia balik kampung tak banyak benda yang boleh buat, mungkin dia boleh bercucuk tanam dan dia boleh cut expenses ni. Dan mungkin dekat kampung tu rumah pun dah habis bayar, mungkin ada kemudahan lain yang diberi, sebagai contohnya lah. Itu salah satu. Dan yang kedua, alright, kalau you ada any asset, asset ataupun hutang, right, you boleh tengok balik untuk asset tu sama ada you boleh liquid ataupun hutang tu, macam mana you boleh reschedule balik dengan bank. Dan kebanyakannya orang sekarang, bila dah sampai umur persaraan 55 dan 60 tahun dan diorang tak boleh nak bersara. Kenapa? Salah satu disebabkan hutang. So bila waktu muda ni, you all kena plan betul-betul korang punya financial supaya hutang tu habis before you all retire. Dan kita boleh tengok lah sekarang ni hutang rumah, you all dah boleh sampai lebih daripada 60 tahun. Tapi you all bersara umur 60 tahun. Betul ke tidak? Dan itu ialah salah satu caranya lah. Maybe speaker lain nak tambah. Kausa, Farah? So umur berapa tu
Again, apa dia sebenarnya bila bersara ni nak cakap pasal aspek lain, just not apa, bukan pasal kewangan je lah kan. Sebab saya pernah sekali tu saya counter yang ada company dia buat program untuk orang yang apa, staff dia yang nak bersara, okey, persediaan persaraan, dan dia bukan tertakluk dalam topik kewangan saja, tapi topik-topik lain. Macam contohnya bersedia tak dari segi mentality dengan rutin tu nak berubah kan. Kalau sebelum ni rutin dah biasa aktif pergi kerja, and then pergi kerja pula jumpa orang. So lepas dah bersara dia dah jadi lain. So ada banyak kelapangan masa, and then normally akan lebih sunyi, and at the same time you punya ada one part tu yang macam saya macam menarik sikit bila apa yang apa yang organizer tu dia cakap salah satu part tu pasal hierarchy, something like that lah. Dia macam kalau sebelum ni role sebagai boss, lepas tu tiba lepas tu dah bersara, you dah tak ada apa-apa benda lah, tak ada role kan. So just you just ada satu role je sebagai kalau yang apa, kalau lelaki as ketua keluarga, kalau yang perempuan back to sebagai housewife lah. Okay, so dia dah jadi lain. So mentality tu kadang diorang tak ready. So somehow ada orang diorang dah ready dari segi financially boleh bersara, tetapi diorang tak bersara sebab kenapa? Sebab diorang dah biasa bekerja. Diorang dah biasa aktif. Diorang tak biasa tak buat apa-apa. Tak biasa. So kalau I think kalau orang dulu diorang apa, diorang terus, dia bukan terus bekerja, dia ada aktiviti macam contohnya bertani ke apa dan sebagainya kan. Kalau sekarang ni dia dah nampak isu tu dah makin nampak sebab sekarang ni orang-orang dekat bandar yang dah start bersara. So aktiviti yang ada is apa dia? Kalau banyak kelapangan masa tu either pergi mall ataupun buat pergi travel dan sebagainya, dan aktiviti-aktiviti tu mendatangkan mengeluarkan duit lah. So somehow benda tu pun akan menaikkan lagi perbelanjaan. So ada salah faham lah, orang ingat bila dah bersara tu perbelanjaan tu makin turun, tapi sebenarnya kalau ikut sekarang punya trend, orang dah start kata duduk dekat bandar kan, city kan. So somehow you punya aktiviti after persaraan tu pun akan affected lah, dan benda tu akan contribute kepada another cost. And then another thing is yang buatkan orang tak apa, makin lama dia tak berhenti kerja kan. Umur dah makin meningkat masih lagi bekerja. Macam saya cakap lah, bukan sebab kewangan semata-mata, somehow sebab disebabkan benda-benda lain. So kalau dari segi perspektif kewangan, kita ada formula kita, tapi ada orang dia tak akan follow that formula sebab benda-benda yang saya cakap tadi lah. Okay. Kausa, ada nak tambah? Okay. Thank you Farah sebab cerita apa perspektif berbeza sikit tadi. So saya nak bawa apa, bila nak bersara kan soalan dia. So kalau tanya saya, secepat yang mungkin. Tapi kita kena define lah bersaraan. Sebab kalau kita ikut resam masyarakat kita, belajar sampai umur 23, 24, kerja 55, 60 bersara. So kenapa kita terlampau fokus nak simpan apa semua tu pada kita target umur 55? Sebab itu adalah resam apa yang orang ramai di sekeliling kita amalkan kan. So memang dia orang macam tu. Sebab kita pun tak ikut lah. Tapi kalau tanya saya lah, kita cuba bersara secepat mungkin. Sebab kalau saya quote somebody Naval, kalau kenal Naval Ravikant nama dia. So dia kata ada satu quote dia, find something that looks like work to others but it feel like play to you. Maknanya something yang kita suka buat yang nampak macam kerja dekat mata orang lain, tapi dekat kita macam kita enjoy je buat benda tu. Of course lah akan ada cabaran and stress tu, tak nafi, tapi kita enjoy buat benda tu. Ada cabaran ke apa pun kita enjoy. So in a way memang kita tak cukup lagi tabung persaraan kita ke apa semua masa tu, tapi kita dah rasa macam kita bersara. Ini saya punya perspektif lah. Sebab
ini pendapat saya pada masa ni lah. Mungkin pendapat ni akan berubah di masa akan datang, saya tak sure lah. So kita cuba yelah, kita dalam masa yang sama kita perlulah simpan untuk persaraan tu, kena simpan juga. Tapi dalam masa yang sama kita cari juga kerja yang tak nampak, yang tak rasa kerja pada kita. So benda ni lain untuk setiap orang. Saya tak boleh nak kata sama. And then another thing, kalau kita tengok zaman especially semenjak COVID ni melanda, musibah ni melanda kat dunia ni, kita dah biasa dengan work from home, dengan flexi working hours, apa semua. So for me, kita bersara bila kita ada control over our time. So kalau you can find a job yang bagi you control over time, bukan you free sepanjang masa tak buat apa-apa, tapi you can control your time. Bila nak buat apa semua, yes ada due date, tapi you boleh control your time. For me, yang tu pun dah kira macam bersara. So itu je lah perspektif daripada saya. Sebab tu kalau kita tengok macam Farah kata tadi, ada je orang yang duit dah cukup tapi dia tak nak bersara. Sebab apa? Satu mungkin sebab dia tak biasa lah. Tapi satu lagi mungkin sebab dia memang suka kerja. Dia suka bekerja. Sebab tu dia tak nak bersara. Kalau kita tengok kenapa Tun Mahathir sampai umur 93 masih lagi nak berpolitik. Sebab politik tu adalah hidup dia. Bukan soal duit ke tak cukup ke apa. Tapi politik tu adalah hidup dia. So kita kalau boleh dalam hidup ni kita try find something yang kita buat memberi makna kepada kita suka. Itu je lah dari saya. Okay, terima kasih Kosa. Okay, kita nak buka kepada Q&A, boleh tak? Boleh. Tapi sebelum nak Q&A tu nak kongsikan sedikit lah pasal yang bila nak bersara lah. Macam office mate, dia dah bersara 3 tahun lepas lah. Dan pernah tanya dia, apa nak buat lepas bersara ni? Pergi bercuti ke? Ni before COVID lah. Oh, dia kata tak tahu nak buat apa sebab wife masih bekerja, anak masih belajar lagi. So kalau dia nak pergi mana-mana pun dia akan pergi seorang. So dia macam tak ada macam dia bersara tu seorang-seorang lah. Dia tak tahu nak buat apa. Dan sekarang dapat tahu dia bekerja sebagai part time apa tak pastilah, tapi dia kerja lah, macam maybe dia nak rasa produktif, dia bekerja lagi sebab tak tahu nak buat apa. So macam maybe dia patut bersara awal lah, so dia patut spend masa dia dengan anak dia waktu dia kecil lah, bukan anak dia dah belajar. So macam benda tu tak akan tamat selagi isteri dia tak pencen ataupun anak dia dah habis belajar dan berkeluarga. So macam dia tak ada masa dengan bersama keluarga dia lepas bersara. Itu pendapat aku lah. Aku nampak macam nak bersara ni kena dah set bila nak bersara, apa perlu buat lepas bersara untuk rasa produktif lah. Yes, dia bukan So duit kita, semata-mata lah. ya betul, macam dia macam happy dia bukan kalau kita ada duit banyak tapi kita tak tahu nak buat apa pun susah juga. So macam dia kena ada duit tapi tahu nak buat apa. Macam tu lah. Balance out. Yes. So boleh kita buka pada Q&A, macam mana nak buat Kalau ada Q&A sama ada dia orang DM kau ataupun ni lah dia orang request lah jadi speaker. So kau approve je, nanti dia orang tanya soalan. Okay, so boleh request lah sebab DM tak buka. Boleh request siapa nak. Try tengok kat ni ke noti kalau ada orang mention ke, kadang-kadang kat situ pun ada orang tanya. Request. Sekejap ni. So siapa yang nak tanya boleh request untuk speak dan saya akan approve lah. Betul. Mawar nak cakap apa-apa ke sebab request ni? Sekejap ni saya approve. Approve. Okay, saya dah approve. Mawar? Ke topik malam ni bosan tak ada siapa nak tanya sebab lambat lagi nak bersara? Mungkin lah. Tak pasti lah. Dia jauh sangat. Macam 30 ke 40 tahun lagi. So macam enjoy life first. Ke semua malu nak bertanya? So macam tak ada kau sah. Wah. Kalau tak ada kau tanya soalan.
Sementara tu mungkin kalau ada yang ada, so nanti boleh je lah dia orang request. Okey, soalan. Ini dia berkaitan dengan EPF sebab EPF part of apa ni tabung persaraan lah. So bagi macam kan kerajaan ada umumkan pengeluaran air lestari tahun lepas dan air sinar tahun ni lah. So macam bagi yang siapa yang terkesan tu memang is their right untuk dia orang boleh keluarkan lah, tapi macam ada setengah mereka ni dia walaupun dia tak terkesan dia keluarkan sebab dia kata oh aku nak invest dekat tempat lain. Dia kata okey nak cepat tambahkan amount persaraan dia lah sebab kalau macam nak keluarkan akaun satu kena cukup basic saving macam umur 18 kena berapa amount kena ada baru layak. Tapi kalau macam kita sendiri keluarkan 10,000 tu kita boleh terus invest dekat tempat-tempat lain yang instrumen yang ada. So siapa yang buat macam ni, adakah betul tindakan diorang macam simply invest ataupun perlu consult financial planner ataupun ejen-ejen yang bertauliah untuk tanya pendapat sebelum kita invest duit ni dulu? Nak cakap sikit boleh? Boleh? Okey, yang cakap apa yang dia keluarkan dia bukan sebab apa dia perlu ataupun hilang pendapatan dan sebagainya, tapi disebabkan dia nak kejar pelaburan lain yang boleh bagi better return kan. Komen saya normally orang banyak fokus dekat return je kan, tapi dia tak fokus kepada apa yang betul-betul secara overall. Maksudnya you sebenarnya nak berapa kan? Nak target berapa? Nak set target berapa kan? Cakap je nak kejar return tu, tapi let's say kalau tak capai ataupun dah capai and then next apa? So you tak ada the next benda kan? So somehow I think penting first nak kena tahu bila cakap pasal nak tukar daripada keluarkan duit EPF tu melalui air lestari ke air sinar tu and then pergi dekat tempat lain disebabkan return I think tak okey sangat lah. For me bila you dah ambil daripada EPF you punya objektif pelaburan kena sama, iaitu untuk persaraan sebab you ambil daripada tabung persaraan. So you kena pergi dekat instrumen pelaburan yang bukan sekadar nak kejar return tetapi ada objektif yang sangat clear. Lagi macam cakap tadi, berapa lagi gap yang tak cukup kan? So daripada bila dah tahu berapa gap yang tak cukup, you tahu setiap bulan you kena ketepikan berapa and berapa return yang nak kena capai, benchmark lah you punya. And return, benchmark tu pun tak semestinya dari segi return, tapi juga boleh diversify dari segi contoh EPF jenis yang balance, dia jenis tak berapa risiko tinggi, tak berapa risiko rendah kan, tengah-tengah lah. So mungkin you nak naikkan sikit risiko tu tetapi dalam horizon, dalam jangka masa yang panjang. So yang tu lebih clear lah. Cuma sekarang ni ramai orang bila you dah bawa keluar, problemnya adalah dia akan bercampur dengan objektif short term yang lain. So somehow you akan tend to hilang fokus jugalah dari segi portfolio pelaburan tu. Itu problemnya bila bawa keluar duit EPF sekadar nak tukar instrumen untuk kejar return, which is for saya tak kata kena tukar lah mindset macam tu kan. Okay, kena betul-betul for me yang paling baik is you belajar sendiri macam mana nak construct planning tu dengan sebaiknya dari segi kewangan tu. Kalau tak tahu boleh again you boleh refer dengan ada financial planner, ada juga kalau pergi dekat unit trust consultant and then akan of course dia punya last dia normally recommendation dia lebih kepada unit trust lah, satu instrumen kan. So kalau nak lebih bebas ada pandangan yang bebas then financial planner lah. Itu yang sebaiknya lah. So itulah. Anyone? Okay. Thank you. Okay, ni ada soalan pertama. Boleh tak tambah dulu Farid? Ni. Boleh. So, nak tambah sikit.
cara kita ni ada mental accounting tau dalam kepala kita. Cara kita treat duit tu daripada mana sumber yang berbeza akan lain cara kita treat duit tu. Maksudnya dari mana kita dapat, lain kita treat. So contoh katakan kita dapat 1,000 cabutan bertuah. Kita akan ada tendensi untuk menghabiskan duit tu terus. Sebab apa? Sebab kita rasa tu duit percuma. Contoh lah, ataupun kita dapat durian runtuh apa-apa, harta pusaka ke apa, kita akan ada tendensi untuk habiskan cepat. Sebab apa? Sebab kita rasa duit tu macam duit percuma. Tapi secara logik akalnya, duit adalah duit lah. Betul. Kita tak bolehlah spend sesuka hati. Tak kisahlah kita dapat dari mana. Tapi itulah masalah manusia. Manusia akan anggap cara dia berbelanja duit tu bergantung daripada mana sumber dia dapat. So berbalik kepada EPF pengeluaran RM10,000 kan. Yes, RM10,000 tu adalah duit kita. Tapi kita tak rasa kesakitan menyimpan tu, sebab bukan kita yang keluarkan duit tu, ataupun kita transferkan duit tu ke dalam akaun simpanan. Benda tu dah autodidak semenjak kita kerja. Kita tak rasa pun sakit kita menyimpan tu. So bila kita dapat duit EPF tu, pengeluaran iSinar ke iLestari ke, kita akan rasa duit tu macam duit percuma. Macam duit bonus lah kita dapat tahunan. So kita akan ada tendensi untuk berbelanja boros. Kalau tak berbelanja boros pun, kita ada tendensi bila duit percuma ni, kita akan kita punya toleransi risiko kita akan meningkat. Kita macam tak takut dengan risiko. Sebab apa? Duit ni bukan susah-susah pun aku dapat percuma. Itu dalam yang bermain lah, dalam kepala kita. So kita akan ada tendensi untuk ambil risiko lebih. Kita tak kisah nak letak kat Bitcoin ke saham ke. Kita tak fikir risiko dia apa semua. Kita kurang sikit fikir berbanding kalau kita dapat duit yang memang kita kerja keras ke apa. So itu saya sebab kalau kita tengok dekat social media sendirilah, ni pemerhatian saya, memang kalau kita tengok kat grup-grup ke apa kan, orang dapat iSinar, dia tak yes, yang melabur ada yang melabur, tapi majoriti besarnya dia berbelanja. Dia akan beli, saya tengoklah kat Facebook kan, dia beli sport rim baru, macam jiran saya sendiri kan, duit iSinar keluar, renovate rumah. So in a way, bila orang berbelanja, sebenarnya saya bersetuju orang berbelanja sebab bagus lah, sebab kita dalam ekonomi yang tidak berapa cantik, baguslah bila ramai berbelanja. Tapi dalam masa yang sama, kena untuk dari sudut pandang individunya, sepatutnya kita treat duit tu macam duit yang kita susah payah dapat lah. So sama juga macam kalau ada orang keluarkan EPF account satu dia untuk invest di unit trust. So sebenarnya tu adalah duit kita, tapi orang tak kisah sangat pasal bila contoh ada orang invest, dia tak kisah sangat performance ke apa, dia tak update sangat. Sebab apa? Sebab tu duit dalam EPF, bukan duit yang aku keluarkan dari poket sendiri. Tu contoh lah. Tu je lah saya penerangan ringkas dia. Kenapa apa sebab kita react cara lain berdasarkan dari mana kita dapat duit tu. Okay, boleh saya tambah sikit? Boleh. Okay. Untuk yang keluarkan duit EPF tu, sebenarnya back to basic, macam saya cakap mula tadi, kalau you all ini maknanya you punya calculation ataupun planning memang cukup untuk korang capai retirement tu. So bagi saya tak perlu pun ambil extra risk. Okay. Tapi kalau you all nak ambil juga ada extra risk tu, make sure you all engage the right person lah. The right person, the right instrument, dan dengan ada the right knowledge. So far saya tak ada orang kata setuju ataupun tak setuju lah dengan decision korang keluarkan duit kedua BSP. After all, itu pun duit korang. Betul tak? Kalau korang keluar, kurang sikit duit dapat dividen nanti, ataupun kurang sikit bila dah pension nanti. But make sure apapun EPF is not the only instrument yang korang boleh guna untuk plan your retirement. Macam saya ataupun Farah dah cakap tadi, banyak lagi instrumen lain yang ada dekat luar sana. Itu saja dari saya. Okay. Ada orang tanya. Dia kata tak sure soalan ni dah tanya ke tidak, tapi perlu tak kita invest dalam PRS? Dan jika perlu, berapa patut kita simpan? Berapa patut kita mula?
Ada apa-apa nak jawab? Tapi kalau bagi saya jawab dulu lah. Macam dia bergantung juga sebab macam based on pengalaman peribadi, PRS ni masa tu buka sebab because of apa ni government punya inisiatif untuk PRS belia. So bila kita invest 1,000 kita akan dapat 1,000. Mula-mula kita invest 1,000 dapat 500 macam tu lah. Then dia nak tarik belia untuk melabur dalam PRS, dia naikkan kepada 1,000. Waktu tu buka lah sebab nak dapatkan extra 1,000 kan. Dan buka the next reason ada PRS because nak dapatkan apa nama dia tax relief lah. Itu perkongsian peribadi lah. Tak tahu perkongsian kalau Farah dengan Adli punya macam mana. Sama. Apa? Disebabkan benefit PRS yang sekarang ada, kalau sekarang tax relief and then max out kan sampai tax relief saja. Tapi again back to kemampuan lah. And ada orang dia masih lagi masih lagi belum start buat tax filing ataupun dia belum sampai income yang kena tax kan. So macam mana nak start? I think bolehlah start macam nak merasa kan. But for me kalau saja-saja tak ada objektif dan tak ada nak ambil manfaat tax relief, then tak perlu start dululah. Kalau nak start pun sekarang ni PRS ada minimum boleh start dengan RM50 pun ada. Paling tinggi RM100. Nampak tak betapa rendahnya minimum PRS tu. But for me kalau boleh kalau bukan disebabkan tax relief ataupun gap you ataupun disebabkan gap retirement fund tu tak cukup lagi, then tak perlu sentuh PRS dululah. Itu saja. Okay. So then kalau ada pemberian 1,000 tu mungkin orang akan buka PRS lah kiranya. Apa maksudnya 1,000? Kan sebelum ni kan bila government bagi 1,000 tu ramai yang buka walaupun tak layak belum entitled, belum lepas lagi dia punya amount gaji untuk bayar tax lah. So just untuk dapat 1,000, so dia just simpan dan lupakan dalam tu. Sebab 100% return lah kiranya kan kalau dapat invest 1,000 dapat 1,000 kan waktu tu. Betul. Kalau ada duit lebih masa tu why not lah. Sekarang dah tak ada kan. Kan. So macam siapa yang PRS ni lebih kepada siapa yang nak dapatkan tax relief, dia patut buat lah sebab RM 3,000 setahun kan. Selain tu boleh soalan saya lain tambah sikit tak? Boleh. Okey, bagi yang yang rasa-rasa je lah kan, banyak sangat bayar tax tu, okey. Daripada gaji korang boleh buat macam ni. Daripada gaji korang tu, first off, korang boleh buat monthly deduction 250 sebulan. Okay. This will equal to 3,000 sebulan lah. Okay. Why monthly deduction? Sebab apa? Satu, you will invest melalui cara DCA lah, dollar cost averaging. Okay. Dan itu boleh benefit lagi in term of average kan dia punya cost untuk membeli PRS. Okay. Yang kedua, you all boleh kalau dapat bonus lah, kalau ada, katakan, okay, dapat bonus you asingkan siap-siap, masuk je 3,000 dalam akaun PRS tu. Itu dua cara lah yang saya cadangkan kepada sesiapa yang nak buat PRS sebagai instrumen untuk retirement. Okay, itu saja. Ada juga orang buka PRS sebab majikan dia ada tambahan benefit kepada employee, dia tambahan contribution lah selain EPF, dia contribute juga dekat PRS. Ada certain company dia bagi that kind of benefit. So sebab tu untuk manfaat company untuk dapat pelepasan cukai pula kan. Macam dia macam banyak layer pelepasan lah, macam dua-dua boleh dapat manfaat lah kiranya. Betul. Okay, next. Ada soalan lain tak? Sebab dia dah sampai ke persaraan kan. Kalau macam topik macam mana nak buat duit, mungkin ramai tanya lah. Sebab dia baru nak start buat duit. Bitcoin lah. Itu masalah juga. So, macam bila kalau siapa yang join group Facebook pasal community dia kata dia keluarkan duit I Sina dia.
Lebih kurang macam tu lah. Macam bila hype tengah SRP ramai pump duit. Tapi bila sekarang dah jatuh half daripada orang beli tu semua senyap. So macam siapa yang invest 10,000 tu maybe duit dia dalam tu tinggal 5,000 je. So macam agak macam rasa macam bukan frust lah, macam why diorang invest dekat tempat macam ni, macam dah lah risiko terlalu tinggi, so instead of you ada 10,000 sekarang tinggal half, so you tunggu lagi tantah lagi tinggal lagi quarter je daripada 10,000. Macam tu lah. Itulah FOMO ni susah lah nak lawan sebenarnya. Kena ada Dia macam orang nak cepat lah maybe. yes, semua orang nak cepat. Kalau nature manusia ni kalau boleh dia nak cepat. Dia memang tak suka benda-benda yang lambat. Okay, ada apa soalan lagi tak? Cumanya apa? Semuanya kita lah kena bersediakan diri kita lah, readykan diri kita, betulkan sikap kita. Itu yang paling penting. Tak salah kesaran ke, pelaburan ke, instrumen, strategi, metod. Pada saya lah, pendapat saya hanya 10% je daripada contribution dia to your success journey dalam pelaburan. 10% je formula apa semua. 90% is your attitude, sikap kita. Macam mana kita control FOMO kita, macam mana kita mampu menyimpan setiap bulan, macam mana kita nak lawan bila orang keliling kita beli macam-macam, kita tak nak upgrade lifestyle kita. Benda-benda tu yang susah sebenarnya. Ini pendapat saya lah. Okay. Sebab dah Faiz, aku nak invite Faiz tolong accept. No. Okay, Faiz. Kita jemput tweet famous Faiz Wahab untuk kena malu. Boleh tak Faiz share sikit pasal persaraan? Come on Faiz. Specifically any because baru masuk kan, so on what science? Okay, aku suka topik ni, aku suka soalan ni. Insurance tu boleh jadikan instrumen persaraan tak? Insurance Yeah. Okay, so insurance tu boleh jadi persaraan ke tak? So ini antara soalan yang quite famous. Okay, because in fact banyak dekat luar sana orang digula-gulakan ataupun diceritakan pasal insurance as part of your retirement plan. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, insurance ataupun takaful, kita panggil endowment plan dan sebagainya, itu boleh menjadi plan persaraan, tapi bukan plan persaraan tuan-tuan dan puan-puan, tapi persaraan ejen tuan-tuan dan puan-puan. Okay, so this endowment plan ni, maybe Farah boleh share later kot, because she did her research on that part for a few endowment plan. But on our team pun kita ada buat research yang mana kalau kita tengok kan average return we can get about 3 to 4% from this endowment plan. Kalau kita kira effective return, itu pun tak silap Adli ada buat for this. Maybe Adli ataupun Farah boleh ulas further on that part, but I think on average we can see about 3 to 4%, which is way below than our let's say lah, you put in unit trust or ASB kan. ASB pun at least dapat 5% kan. So kalau you masuk AHB pun it's more or less about 5%. Okay, so when you are putting your money for this endowment plan, so actually your return is further below than this, orang kata safe haven ataupun low risk investment. So it's not that good. Tapi dia ada caveat dia. Tapi this endowment plan is suitable. Dia korang kena faham dia ni. This endowment plan ni dia suitable untuk high net worth client. High net worth client yang ada income 25,000
per month. So diorang sesuai untuk plan-plan yang macam ni. But for those yang Marhan, B40, M40, you are not that target client. Okay, you are not that target client for this kind of products. Okay, so kita nak kena faham sesetengah produk sesuai untuk sesetengah orang. Dia dalam dunia ni satu benda boleh selesaikan semua masalah. Itu mungkin ubat ubat overclaim ke apa benda kan. Boleh selesaikan semua penyakit, buah pinggang lah, sakit jantung lah dan sebagainya. But we have to understand in the real life product real life product dia ada limitation. Dia sesuai untuk orang yang macam ni. Dia being designed for this kind of person. Okay, so nak jawab soalan sahabat saya kewangan graduan. Okay, so boleh tak jadi retirement plan? Dia hanyalah retirement plan untuk agent tuan-tuan dan perempuan saja. It's not for your own goods. Okay, itu je lah. Okay, thank you jawapan tu. Okay, tu yang jawapan yang saya nak lah. Okay, then ada soalan lain kalau siapa nak jawab. Dia kata, is it too late untuk orang yang dah pencen nak start invest? Ada siapa-siapa nak tolong jawabkan untuk soalan ni? Bagi saya terlambat lah. Terlambat kalau amount tu masih besar lagi lah. And lagi satu dah tak boleh ambil risiko yang tinggi sangat. And then masa nak bersara tu sebenarnya dia dah patut start construct planning, bukan untuk invest untuk persaraan, tapi nak tengok duit yang resources yang ada sekarang tu boleh cukup tak, boleh survive tak sampai for the whole timeline tu lah. Okay, so kena tengok balik lah soalan tu pasal invest persaraan yang tinggal sikit lagi ke, amount yang tak cukup tu, ataupun yang banyak lagi. So kalau banyak lagi memang of course memang dah agak terlewat sikit lah. Okay, so start daripada awal for saya. Okay, Tapi saya kalau tambah macam sikit lah kan. Boleh? Saya tambah sikit boleh. lah kan. Okay. Apa yang Farah cakap tadi tu betul. Okay. Kalau you nak invest, okay, lepas you bersara ataupun tengah bersara, okay, make sure pertama sekali you ada access lah. Access money ataupun access capital. So let's say you ada 2 juta, okay. Dan 2 juta tu, okay, you belanja you 3,700 sebulan. Katakanlah belanja you 3,700 dan you ambil 1 juta tu, you simpankan dalam orang kata capital guaranteed punya investment yang boleh bagi dividen yang okey lah. Dekat sini saya suka gunakan contoh ASB lah. Alright? You simpan 1 juta, you dapat 4.5% punya return ataupun dividen. Okay. Dan you akan dapat 45,000. Ataupun sebulan you boleh guna 45,000 tu sebanyak 3,750. Right? So since you dah boleh secure you punya monthly punya expenses 3,750 tu, okay, dengan hanya simpan 1 juta dalam ASB, okay, you boleh gunakan another 1 million tu untuk invest di dalam instrumen yang high risk. Tapi in the first place, you have to make sure that the first monthly expenses tu tercover dululah. Okay, you janganlah pakai semua untuk invest. Alright, this is the safest way lah bagi saya, yang membolehkan retiree ataupun orang yang dah pencen, dah bersara, untuk invest duit mereka bila dah bersara. Okay, clear tak? Clear. Itu saja. Tambah sikit. So apa yang Farah cakap tu betul lah. Bila kita dah tua ni, kita dah tak boleh ambil risiko yang terlampau besar. So sebab apa? Sebab kita nak get dalam pelaburan ni, dia adalah bersifat jangka masa panjang. So berbalik kepada persoalan utama, kenapa kita melabur? So kenapa orang yang dah bersara ni nak melabur? Adakah dia nak melabur sebab dia rasa tabung persaraan dia tak cukup? So kalau tabung persaraan dia tak cukup, jawapan saya bukannya dia patut melabur, tapi dia memang patut bekerja lah. Nak buat macam mana kalau dah tak cukup? So untuk orang yang nak melabur lepas bersara, macam Adli kata, orang yang ada akses saja, memang ada betul-betul duit lebih. Sebab pada saya,
selamat orang yang dah tua ni melabur diorang bukan nak return sangat. Diorang lebih kepada enjoyment. Contoh dia invest dekat venture anak-anak muda yang baru nak bangun ni kan. Ada buat bisnes, dia suka, dia nak tengok orang muda tu berjaya, dia invest kat situ. So orang ataupun dia maybe lah dia invest untuk belajar cucu dia. So tapi orang-orang yang boleh buat macam tu adalah orang yang ada akses saja, macam cakap tadi. Itulah. Okay. Faiz, Wahab, ada apa-apa? Actually sebab kita cakap pasal orang tua kan, betul kan? Correct me if I'm wrong. Betul. Okay, orang yang Betul. berumur lah because orang yang retired ni dia ada dua jenis tau sekarang ni. Ada orang yang retire early, ada yang orang yang terpaksa retire. So for those yang near to retirement or orang yang dah retired, okay, jadi dia it's not straightforward answer because setiap orang yang bagi kes mudah orang yang mula kerja pun dia ada situasi yang berbeza-beza. Orang yang dah retire ni lagi jurang perbezaan dia tu lagi obvious. Okay, so for me I prefer for those yang what you call retired so to put their money into some kind of investment, but we have to look back lah what kind of investment that is suitable. Obviously we have to manage the risk, but somehow we need to put our money especially for retirees to put in some kind of investment because kita nak kena beat that inflation punya factor because we know sekarang kita punya inflation is about 2 or 3%. That's normal inflation, but baru ni data keluar lebih kurang dekat 4%. Yeah, so that's the thing that we have to concern. So for me, the retirees to put into some kind of investment to offset the orang kata sebagai inflation punya factor. So for me, if I am at that age, let's say 50 or 55 years old, I think I will put my asset into most of the investment that I thank you. Okay. Terima kasih. So macam aku pernah dapat jugalah soalan ni, macam aku jumpa ayah aku tahun lepas. Dia cakap ayah nak melabur, tapi nak melabur 5,000. So macam umur dia dah 64 macam tu, 64, 65. So macam apa je instrumen yang ada kan. Kalau macam nak tolong buatkan pun macam dia kena, macam bila nak buat robot advisor untuk dia pun macam tak sesuai macam dia, sebab umur dia memang dia perlu keluar, dia nak perlukan duit semua, macam perbelanjaan bulanan dia lah, sebab walaupun dah bersara still ada perbelanjaan untuk dia guna kan. So macam tak tahu nak bagi apa, so macam tak bagi solution langsung kat dia. So macam tak tahu, so macam maybe tak ada yang sesuai ataupun tak tahu. So macam maybe ASB lah kot bagi dia. Sebab dia macam umur dah 60 lebih. So macam sebab aku ada adik yang masih sekolah menengah kan. So macam dia perlukan duit untuk anak dia yang masih bersekolah. Macam tu lah. So aku tak bagi solution untuk apa yang dia nak. Ada orang request. Yes, No Zairin. I call your name right, right? Yes, No Zairin. No Zairin. Ya, hai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Tak marah. Ada penambahan kat sedikit. Okay. Boleh, tolong. Tadi kan ada tanya pasal dia dah bersara tapi dia nak melabur. Okay. Boleh kita gunakan rule of thumb asset allocation, dia berdasarkan umur. 100 tolakkan dengan umur dia berapa sekarang ni. Kiranya 100, contoh okay, saya bagi contoh. Kalau umur dia sekarang 60 tahun, 100 tolakkan dengan 60, jadi 40% adalah diversify ke equity. Selebihnya adalah berada di bond ke money market ke benda yang low risk. AHB
AHB ataupun AHB dah tak boleh dah. ASB okey. Sebab dia memang betul-betul very very low risk. Itu dia punya rule of thumb lah kalau misalnya kata nak bagi jawapan kepada ayah kepada siapa graduan keuangan tadi kan. Yes, ayah saya. Ya betul. Itulah jawapan dia sebenarnya. Tapi dia ikut contoh 5,000 tadi. Okey, ikutlah. Kira balik. Kiranya 70% tadi 100 tolak 60, 40% invest ke equity. Sebenarnya tak digalakkan untuk invest equity sebab kita tinggal tunggu masa kan. Tapi disebabkan ada anak yang masih belajar lagi, kita faham. Jadi mungkin rendahkan sikit dia punya percentage tu. Mungkin 20% je ke, itu dah cukup untuk invest ke arah equity lah, untuk growth lah. Yang lebihnya saya cadangkan letak ke very low risk. Sebab untuk umur kan, umur dia memang tak susah untuk invest tak. Dia kadang-kadang ni yang dah berumur ni dia hanya fikir untuk anak dia je. Macam salah seorang klien saya, dia umur dia betul lah, umur dia 56 tahun. Dia kata ni lelaki bini suami isteri, Astagfirullahaladzim. Dia pasangan suami isteri, umur 56 dengan 45 kot. Yang tu isteri dia saya tak pasti, tapi dia nak invest khas untuk anak dia sebab anak dia tengah belajar lagi. Dia aim tu je sebab yang seorang tu banker. Yang banker tu pun dia rasa diri dia yang dah besar tu pun dia rasa diri tak cukup. Okay, itu jawapan dia. Menjawab soalan tak? Menjawab. I mean boleh lah juga umur 60 ni. Cuma macam macam mana nak cakap sebab macam bila nak buat ni kan dia orang perlu ke kaunter jumpa orang kan. Macam mak ayah saya ni dia tak ada langsung macam perbankan internet. Kalau ada pun saya yang buatkan. Tu masalahnya. Tu masalahnya. So macam saya yang ada ID perbankan internet dia. Sebab macam dia orang tak tahu semua benda tu. Sebenarnya diorang tak duduk dengan saya. So macam apa-apa transaction untuk transfer duit saya akan buatkan. So that's why saya tag TAC ke handphone saya lagi satu. So macam sebab nak memudahkan diorang, so supaya diorang macam bila pergi ke mana-mana orang, dia tak kata yes saja apa yang orang tu cakap. Tu masalahnya. That's why macam kalau boleh macam umur ni ada instrumen macam yang perlu hanya boleh buat online, tapi kita boleh tolong dia buat online. Kalau nak pergi ke kaunter, saya kena ambil cuti dan dia kena datang ke KL pula, ataupun saya kena balik ke kampung untuk buat tu semua benda. Macam dia ada constraint benda tu lah, macam nak buat semua benda tu. So macam dia buat, dia just simpan dalam tabung haji, saya rasa lah. Dia punya parents saya main saving or investment adalah tabung haji. So macam maybe benda tu senang bagi diorang, so diorang tak payah nak fikir berapa persen dapat. So, at least diorang ada duit dalam tu. Macam tu lah. Thank you atas. Betul-betul. Tabung haji memang tempat yang okey. Biasa orang yang berumur ni dia memang tempat dia akan aim. Okay, sebenarnya mindset kita macam ni tau. Kita punya mindset ni sebelum pandemik, kita akan invest ke ASB, tabung haji. ASB, tabung haji. Memang itu dua. Dia memang susah nak ke arah unit trust ke, PRS ke, memang dia tak ada kesedaran, awareness. Jadi itulah dia punya problem dia kat situ lah. Cuma risiko dia rendah. Bila risiko rendah, pulangan pun rendah lah. Tapi okey sangat. Maybe sebab mati tu waktu diorang lahir memang tak ada diorang lahir. Dari diorang sebelum kerja memang benda tu je yang ada yang dia tahu. Tapi macam unit trust ni diorang tak tahu waktu tu. So macam maybe terlambat bagi diorang lah nak mula. Terima kasih. Sekejap, ada satu lagi, sekejap. Tadi ada seorang follower dia tanya sama dia nak keluarkan air lestari ataupun air Sina kan? Air Sina. Tak, saya tanya ni, macam orang yang keluarkan air Sina air lestari ni, diorang keluar bukan untuk keperluan sebab terdesak, tapi diorang keluar untuk pergi ke pelaburan yang diorang tak akses dulu pelaburan tu. Diorang just simply masuk dengan beranggapan pulangan kepada pelaburan yang diorang buat tu akan dapat lagi tinggi lah. Mereka diorang tak akses dan evaluate betul-betul. Ni saya bagi melalui pandangan sebagai UTC. UTC.
Ah, Boleh. kalau misal kata contoh, anda-anda yang sekarang dengar sekarang ni yang ada KWSP, untuk pulangan tinggi dalam EPF, kalau boleh keluarkan, untuk ITINA tu tak payah keluarkan. Kalau misal kata duit cukup, tak perlu keluarkan. Kalau untuk return tinggi, just ambil daripada EPF account satu tu, tolakkan pergi ke unit trust equity. Itu saya ajar. Itu memang lagi nampak lah dia punya naik berbanding dengan anda keluarkan duit untuk invest ke cash. Okay, itu je tip saya kat situ. Okay, itu je. Nah, tapi tu masalahnya sekarang ni macam orang tak cukup untuk keluar. That's why saya cakap macam bila tak cukup keluar untuk yang I invest tu, bila dia kerajaan umum ICNA Puan Elasari, diorang keluar. So macam itu just ikut berapa amount yang ada, boleh keluarkan, tak perlu ikut simpanan asas kan. Itu yang orang boleh keluar, diorang terus keluar dan terus main melabur. Macam tu lah, tu masalah orang lah. Kalau macam diorang ada akses pada I invest tu, maybe tu pilihan yang perlu diorang buat lah untuk apa ni, banyakkan lagi simpanan pesaran mereka lah. Betul lah. Macam tadi lah, macam Tuan Tabi tahu tadi, tak rasa sakit menyimpan kalau ada tendensi untuk berbelanja boros. Okay, itu je. Okay, thank you. Okay, Okay, ada lagi seorang. Yes, YIE. Hello. Hello, Assalamualaikum. Selamat malam. Nak tanya, okey ke kalau buat loan untuk untuk simpan dekat ASB tu sebagai untuk persaraan untuk masa depan? Itu je soalan. Okay, thank you. Tuan Adli nak cakap sebab tadi saya dah nampak tweet Tuan Adli pasal ACBF untuk persaraan. Okay, bolehlah saya jawab soalan ni. You all kena tahu, okay, ASB ialah pelaburan yang kata zero risk lah. Maknanya you all masuk ASB, tak ada risiko apa-apa, duit kurang ataupun sebagainya lah. Tapi bila buat financing untuk ASB, maka dekat situ dah include financing risk dalam pelaburan korang tu. Dan kena tahu bila involve financing ni, okay, ada dua benda. Alright, satu ialah dividen. Berapa dividen yang ASB boleh bagi in future. Alright. Dan yang kedua ialah berapa banyak interest, maksudnya profit rate daripada financing dia berubah-ubah. Okay. Kalau profit rate tu tinggi lagi daripada dividen yang ASB boleh bagi, maknanya rugilah di situ. Okay. So dalam keadaan ekonomi yang sekarang ni, okay, bagi saya still berbaloi you all buat ASB financing untuk simpan sebagai pelaburan. Okay. Tetapi tak bolehlah guna yang strategi yang sebelum ni. Maknanya strategi sebelum ni contohnya seperti korang rollkan dividen tu, dividen rolling. Okay, dividen rolling. Okay, gunakan dividen untuk bayar you all punya monthly financing yang kena bayar tu. Okay. Untuk short term, sekarang ni memang susah nak buat macam tu. Tetapi kalau you all target untuk long term, okay, insyaAllah masih lagi berbaloi. Okay, boleh kira berapa banyak compounding effect tu yang korang dapat, okay, bila korang lepas 30 tahun ataupun 25 tahun bila dah pencet. Itu jawapan secara general lah. Okay. Saya pernah buat lah calculation ni dalam Excel file sebelum ni untuk klien saya. Okay. Tapi dengan keadaan ekonomi sekarang ni, okay, saya rasa tak boleh short term, tapi insyaAllah long term masih lagi berbaloi. Itu sajalah dari saya. Setuju lah dengan Tuan Adli. Dapat saya lah. First, before nak invest ni pendapat peribadi, sebelum kita boleh nak sibuk cerita pasal investment dengan instrumen hutang, maknanya kita leverage. So leverage ni dia adalah two-edged sword lah. Dia can increase your return, at the same time dia increase the risk. So sebelum kita belajar nak invest guna leverage,
investlah dengan duit apa yang kita ada dulu. Itu yang paling penting sebenarnya. Jangan kalau tabung kecemasan apa semua tak ada lagi, nak menyimpan setiap bulan pun susah lagi, tapi sibuk nak ambil SB financing. And lastly, focus on the long term lah kalau nak ambil SPF. Itu je. Boleh. So, at the end, you all kira je macam yang Adli ada terangkan tadi, macam Farah ada terangkan. So, kalau tak tahu boleh tanya diorang macam mana nak kira amount yang kita perlukan masa retirement nanti. And then, yang paling penting macam saya kata tadi adalah kita punya sikap sendiri. Tak kisahlah kita target nak bersara bila, paling penting kita kena simpan setiap bulan. Simpan semampu kita. Maybe kalau kita buat kira-kira kan, kita perlukan, let's say lah, kata 2 juta, kita kena simpan 1,000 sebulan. Tapi tengok kita punya income, kita punya komitmen, tak cukup lagi sekarang. Tak apa, jangan stres. Kita ada masa yang agak panjang sebelum bersara. I assume dalam ni pendengar umur bawah 35. So ada masa yang panjang untuk kita construct, kita susun balik kewangan kita. So kita susun apa semua. Dan yang paling penting, kita kena sentiasa hidup bawah kemampuan kita. Kita of course lah, kita akan naikkan kita punya lifestyle. Daripada pakai kereta kecil nak besar sikit apa semua kan. Tapi kita kena tahu kat mana amount yang enough dia. Sebab kalau kita tak tahu kat mana amount yang enough, kita gaji banyak macam mana pun takkan cukup. Sebab tu ada pepatah Melayu kata, lagi besar periuk, lagi besar dia punya kerak. Benda tu memang betul. Kalau kita tak tahu kat mana cukup kita naik gaji, kita akan berbelanja lebih. Sebab key to retirement adalah kita punya saving rate tu, berapa persen kita boleh simpan daripada gaji kita. So tu je lah. And then lagi satu, untuk masa bersara nanti, sebab tu saya kata tadi penting kita kawal kita punya belanja, kita punya sikap. So that masa bersara kita tak terkejut dengan duit yang banyak. Dan kita tak susah macam Tuan Hati kata tadi, biasanya bila bersara ni orang kena downgrade lifestyle. Kita tak perlu downgrade lifestyle kalau memang dah lifestyle kita macam tu. So sebab nak downgrade ni satu benda yang susah. Kalau kita dah 50 tahun kan kita hidup macam tu, tiba-tiba kita nak kena downgrade pula. Memang probability untuk kita downgrade lifestyle tu sangat-sangat rendah lah. So tu je dari saya. Okay, wrap up sikit untuk sesi malam ni. Okay. Mostly apa yang untuk orang muda lah kan, bila you all plan untuk retirement. Okay, satu, please, okay, you kena review balik you punya investment. Adakah terlalu berat dalam sesuatu aset. Okay, yang penting dekat sini you kena buat portfolio lah, okay, untuk diversification. Okay, dan yang kedua, jangan underestimate cost of healthcare ni in future. Alright, so make sure you all ada orang kata medical card ataupun life takaful yang mencukupi. Bukan setakat ambil 100,000 tu dah cukup. Okay, make sure you are fully covered. Okay, bukan untuk sekarang saja, untuk masa depan juga. Alright, dan yang ketiga, okay, korang kena faham investment challenges, okay, yang ada sekarang. Alright, dan untuk siapa yang dah invest tahun lepas, you all tahulah tahun lepas memang market down sebenarnya, dan siapa yang berjaya take the opportunity tu, okay, you all boleh tengok sekarang ni investment you all 20-30% untung dalam setahun. Alright, you kena, dan benda ni mungkin berlaku in future. Okay, mungkin 5 tahun lagi, mungkin 10 tahun lagi. Dan you all, since you all muda, okay, you boleh experience benda ni. So don't afraid to invest for long term. Okay, let's say you nak allocate sebulan, 200-300 sebulan. Okay. Bila harga tu murah, okay, you all beli lah.
Alright, jangan bila tengok harga tu turun, unit trust you dah rugi 11%, 20%, in fact 30% pun, okay. But that is the time whereby you can take the advantage because for long term equities always recover, okay, always recover. Dan kalau yang untuk yang belum lagi start retirement plan, okay, the best time sebenarnya untuk start retirement plan ni is the first day you get your first paycheck, right? Tapi pada yang belum, you start lah sekarang. Okay, itu saja dari saya untuk sesi ini. Terima kasih. I think the other speakers tu dah wrap up cantik juga lah. Yang penting is ada planning lah, and then nak kira dan sebagainya, buat projection dan sebagainya. Tapi itu part kewangan, tetapi ada aspek lain yang jangan lupa jugalah, benda yang non-financial. Okay, you punya rutin yang sekarang ni lah, kalau boleh you visualize lah, kalau let's say tiba-tiba esok ataupun next month you bersara, apakah rutin ataupun lifestyle yang you nak buat ataupun nak jadikan sebagai aktiviti lah. Sebab benda tu akan effect financially juga. Okay, so and then part instrument tu tadi ada banyak dah sentuh pasal insurance, ASBF, and then patut ke kat PRS dan sebagainya. Instrumen tu instrumen, tetapi I think yang paling penting is objektif tu yang lagi penting. Matlamat you kena tahu dulu berapa nak kena ketepikan, okay, and berapa nak capai, and then tengok allocation tu. Contoh, tadi nak tambah sikit yang pasal ASB financing tu okey ke tak untuk persaraan. For me, isu dia dengan ASB financing ni adalah you kena keep on, you tak boleh nak control you punya allocation tu. Sebab kenapa? Sebab ASB dia dah satu boleh control ASB return, satu lagi dia tak boleh control financing punya rate tu sebab floating rate kan. So somehow you kena keep on review. Sedangkan retirement ni kalau invest untuk retirement, dia benda yang tak perlu banyak benda lah. Dia kena yang senang nak buat. Maksudnya you just allocate and then review tu tak perlu terlalu kerap. Macam setahun sekali tu pun macam kerap lah sebab let's say tiba-tiba dah biasa 7% and then beberapa tahun ni dah terasa kan 7% tu dah kurang, makin kurang. So somehow dah kena start review and then masa tu dah orang dah start fikir instrumen lain. So cari instrumen yang macam yang dia ada flexibility. Maksudnya you boleh allocate risiko dan tempat mana yang okey ikut you punya risk tolerance. Okay, so tak perlu fokus dekat instrumen lah, fokus dekat planning you punya amount retirement dengan benda non-financial. You visualize retirement nanti aktiviti apa nak buat. Okay, thank you. Dah sikit lah Pak Is dia suruh saham je semua. Okay, untuk retirement ni kan, kita kena fikir macam ni lah. Kita kerja let's say you start umur 25, you kerja sampai 55, so you have 30 years to kumpul. Kemudian kita katalah let's say kita hidup sampai umur 80 kan, so we have another 80, 85, so we have another 30 years to spend. Okay, so it doesn't make sense, okay, kalau kita kumpul sikit nak belanja lagi banyak pada masa depan. It doesn't make sense at all. The mathematics won't kalau you buat matematik ni, dia tak akan dapat match benda yang sama. Okay, so saya suka gunakan kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Yusuf yang mana
kalau ikutkan dalam kisah tu adalah 7 tahun yang subur, 7 tahun yang apa yang kering kan. Tapi for this context, yes, we have this 30 years of masa subur dan another 30 years of masa yang kemarau, which is kemarau kita tak ada income. Okay, so daripada apa surah surah Yusuf tu, okay, apa yang diajarkan kepada kita adalah untuk kita ambil sebahagian je. Okay, ambil sebahagian dan simpan selebihnya untuk waktu kemarau tu nanti. Jadi these people, I mean my friends semua, Kausar, Farah, Adli, Zairin and kewangan graduan sini pun apa selalu advocate dekat Twitter ni pasal simpan simpan simpan. Yang ini bukan apa I mean bukan for us, tetapi ini daripada Al-Quran tu sendiri kan. Al-Quran tu sendiri dah ajar dah kat kita, dah bagi panduan kat kita, for us to apa to survive masa yang kemarau tu adalah daripada kita menyimpan pada masa yang subur ni. Okay, so dah alang-alang tajuk ni pun pasal retirement. Tuan-tuan dan puan-puan boleh pakai dekat saya punya website faizohab.com. You boleh pergi dekat calculator kat situ. Saya ada buat calculators for retirement purpose. Ada for with inflation factor in, ada yang apa for proprietary. So maybe you if you apa don't really understand apa term-term dan sebagainya itu, you maybe boleh engage dengan mana-mana financial planner, maybe they can help you on that. But saya anggap itu sebagai sebahagian daripada jariah saya untuk tuan-tuan dan perempuan pakai kalkulator tu, tak ada masalah, saya bagi percuma. Okay, so dan lagi satu bab retirement ni, ramai orang fikir retirement ni aku nak makan apa apa lepas usaha kan. But I think this is what I've been advising my client. Okay, we are not just focusing on ourselves, but after retirement, berapa banyak wakaf yang kita nak bagi, berapa banyak sumbangan yang kita nak bagi, berapa banyak sedekah yang nak kita bagi. So it's not just about kita nak makan apa lepas kita retire, but how much we want to contribute back to the society, especially bila kita dah retire nanti. So I think sekarang ni kita dah nampak pergerakan banyak ramai orang yang minat pasal financial management, okay, dekat Twitter especially. So I hope at one day insya-Allah semua kita ni bukan takat kita cukup kita punya tabung persaraan, tapi kita bersara tu boleh memberi pula kepada orang lain insya-Allah. Itu saja. Terima kasih. Boleh buat mingguan, Farid. Boleh buat mingguan ni kuasa. Hari. Baik satu.